بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor satu negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan kata akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengalaman norma baru dalam membentuk penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan kemarian dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kurikulum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelancongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baru perlu disentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej-mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan lagi menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah.
Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahan gunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Cegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah seiring dengan pepatah Melayu mencegah lebih baik daripada mengubati. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga telah meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Oleh itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substances dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita ini akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Haliza binti Abdul Jalil, penolong kanan pentadbiran, Puan Rosilawati binti Ahmad, penolong kanan Had Dewan Murid, Puan Hazalina binti Suratman, penolong kanan Co-Curriculum, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, seterusnya murid-murid yang disayangi sekalian. Para hadirin sekalian, Alhamdulillah. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam majlis Jom ke Sekolah, Amalan Guru Penyayang, Dasar Warga Emas Negara, Program Minda Sihat, Program Mentor Menti, Program Pendidikan Dadah PPDA, Ziarah Cakna dan Psikometrik yang diadakan secara atas talian pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa unit bimbingan dan kaunseling yang komited dalam menjalankan tugas-tugas membimbing murid serta tugas-tugas lain untuk menjayakan majlis secara atas talian. Saya yakin perkara ini sangat signifikan dengan keperluan murid-murid dan warga sekolah khususnya. Murid-murid dan guru-guru yang dikasihi sekalian. Program unit bimbingan kaunseling menjadi tunggak utama dalam membentuk kemenjadian murid di sekolah. Program-program berimpak tinggi dalam unit bimbingan dan kaunseling seperti Amalan Guru Penyayang, Mentor Menti, Minda Sihat, Ziarah Cakna, Dasar Warga Emas Negara, Program Pendidikan Pencegahan Dadah dan banyak lagi membuktikan bahawa unit bimbingan dan kaunseling terus proaktif melaksanakan yang terbaik untuk murid. Tunjang pembentukan Sasiah juga diperkasakan dengan kerjasama unit disiplin melalui pelbagai aktiviti seperti Jom ke Sekolah, Program Anti-Bully, PPSDM dan sebagainya menjadi pelengkap kepada kemenjadian murid. Besarlah harapan saya untuk melihat
Aktiviti-aktiviti unit bimbingan dan kaunseling ini dapat membantu dalam perkembangan diri dari segi psikososial, kesejahteraan mental, kerjaya dan sasiah diri murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari dan berpengetahuan. Di samping dapat juga melahirkan murid yang berkemahiran, berfikiran kreatif serta memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa penganjur kerana berjaya mengadakan majlis yang sangat bermanfaat ini. Saya sesungguhnya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu memberi impak terhadap pembangunan murid di sekolah ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Jom ke Sekolah Amalan Guru Penyayang Dasar Warga Emas Negara, Program Minda Sihat, Program Mentor Menti, Program Pendidikan Dadah PPDA, Ziarah Cakna dan Psikometrik SMK Johari secara atas talian. Ada masa ku mau jadi biasa, ada masa ku mau luar biasa. Mahu ku jadi juara, mahu ku berjaya. Kata orang hidup biar Sekolah. Okey, ini merupakan baik. Pandai kerja. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih hadir ke sekolah. Semahir ekor. Okey, baik. Semua tenang dan duduk. Okey, baik. Sekolah. Ya, tujuan program kita. Pikiran penuh. Okey, dan dapat hadiah-hadiah yang menarik. jangan mudah mengalah. Gagal bukan alasan putus asa, menang bukan untuk mendemi dada. Saat ku hilang arah, kaulah adiwira. Ku cuba dan cuba, ku tak putus asa, terus ikut cahaya. Ku cuba dan cuba, ku tak putus asa, pasti sampai ke sana. I'm fire and I'm water, kau memberiku kuasa. I'm earth and I'm nature, kau membuatku rasa. Jangan mudah mengalah. I'm rising up, I feel it now, I'll never let you down. I'm rising up, I feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadisha Idina dari kelas 2 usaha ingin menyampaikan sebuah pantun yang bertajuk Dadah. Malaysia terkenal, lagi disegani, Islam hadiri, sumber inspirasi. Hidup sihat dihormati, jauhi rokok, dadah dihendari. Perwira berani pergi membela, menjaga negara, korbankan jiwa. Wahai insani, bukalah mata, dadah membayar, membunuh manusia. Indah bayi duri dari kencana, cantik dipakai kesana kesini. Pendidikan diberi kesedaran jana, terhapuslah dadah di dunia ini. Anak merak, anak merebah, asyik beradu dalam sarangnya. Rosak akhlak kerana dadah, remaja begitu, apakah puncanya? Sekian, terima kasih. Hello everyone, good morning and welcome back to school. After so many months of the silent classroom and empty hall, I am so delighted
to welcome back you all to the learning environment. I hope you have enjoyed your time with your family during the COVID-19's holidays. Now, you must prepare yourself well for the study of the new academic year. A fresh and healthy mindset is important for students. In some aspects, you may be filled and frustrated, but never give up. Have some persistence and don't forget your dream and goals. Well, that's all from me. Wishing you all the best and thank you for lending me your ears. Alkohol adalah sesuatu cecair yang mudah terbakar. Ia juga memberi kesan yang boleh memabukkan. Sinonim bagi arak, bir, win dan whisky. Ia juga mengandungi sebuah etan. Sebab-sebab pengambilan alkohol ada 3, iaitu persekitaran, sosial dan biologi. Kesan pengambilan alkohol jika kita mengambil adalah hilang ingatan sementara ataupun kekal, menyebabkan keresahan dan kebingungan, menyebabkan kekeliruan dan banyak lagi. Langkah-langkah untuk mengatasi pengambilan alkohol ialah mengamalkan gaya hidup sihat, jauhi rakan yang mengambil alkohol dan jangan menerima pelawaan walaupun sekali. Jalan Raya Alkohol Seksyen 2 kadar keracunan tertinggi dilaporkan di wilayah Khuzestan di mana dikosongkan. Definisi alkohol. Alkohol terhasil daripada proses pemeraman gansi atau gula buah dan margarin. Dikategorikan sebagai dadah kerana memberi kesan terhadap sistem saraf dan sistem otak. Alkohol boleh menyebabkan ketagihan. Contoh minuman beralkohol adalah bir, wine, brandy dan whisky. Antara kesan pengambilan alkohol adalah juga boleh menyebabkan diri kita menjadi ketagihan seperti gian, loya, muntah, gila, sawan, murung, bunuh diri dan meracau. Selain daripada itu, ia juga boleh menyebabkan menjadi keracunan seperti sakit kepala, loya, cerit-berit dan menggetar. Akhir sekali, tindakan kita juga menjadi tidak terkawal, kurang malu, bercelaru dan hilang pertimbangan. Seterusnya, menyebabkan kerengsaan perut dan ulcer perut. Selain itu, menyebabkan kecacatan kepada janin. Di samping itu, langkah-langkah untuk mengatasi tabiat pengambilan arak adalah cari hobi baru dan aktiviti sihat, jauhi faktor kecenderungan dan pengawasan ibu bapa. Bukan itu saja, kita juga kena jauhi rakan yang mengambil alkohol dan jangan menerima pelawaan untuk mencuba walaupun sekali sahaja. Ya betul, anda melihat salah satu akibat pengambilan arak atau alkohol. Seterusnya, apakah itu alkohol? Alkohol sinonim dengan arak atau minuman keras selalunya diminum ketika bersosial atau digunakan untuk mempertingkatkan mood. Adakah anda tahu jenis-jenis alkohol? Antaranya bir, whisky, wine. Kesannya adalah keadaan mabuk, keracunan, kerosakan otak yang kekal, penyakit hepa. Selain itu, langkahnya mengadakan hobi baru dan aktiviti sihat, program pencegahan untuk belia dan pengawasan ibu bapa. Hai semua, salam sejahtera. Tahukah anda, integriti membawa maksud amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Tapi bagaimana hendak menjadi pelajar yang berintegriti?
Acup! Banyaknya sampah aku. Buang je lah kat sini. Wah, banyaknya sampah kat sini. Orang-orang macam ni pun. Tak apalah. Sebagai orang yang beramanah, saya akan membuat perkara yang sepatutnya dibuat dan membuang sampah-sampah ini ke dalam tong sampah. Baru betul macam ni. Mari kita lihat kesan-kesan tidak mengamalkan integriti. Seterusnya, kenapa tiada integriti dalam diri? Dan akhir sekali adalah peranan dan tanggungjawab pelajar. Korang nak tahu fakta menarik tentang integriti tak? Dari aktiviti vandalism, kita dapati bahawa aktiviti ini sebenarnya dapat mencantikkan dan menceriakan lorong-lorong malah dinding kosong. Seperti kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jernih.